Hello, selamat petang, salam sejahtera. Yang paling menggemparkan aku petang ini apabila ada satu kenyataan dibuat oleh anak Najib yang amat mengejutkan seluruh Malaysia. Yang amat mengejutkan aku apabila anak Najib mengatakan mungkin Allah nak angkat darjat Ahayanda lebih tinggi. Wow, sudah Najib angkat sumpah laknat di masjid. Kali ini dengan beraninya lagi anaknya pula mengaitkan pula Najib sekali lagi dengan agama. Apabila beliau kata mungkin Allah nak angkat derajat ayahanda lebih tinggi. Yang menjadi tanda tanya dalam benak aku ketika aku membacakan laporan ini ialah Najib sudah didapati bersalah oleh mahkamah. Bukan seorang yang menjatuhkan hukuman, tapi 9 orang hakim yang ada di Malaysia semuanya setuju. Semuanya setuju sebulat suara bahwa Najib memang bersalah dalam kes penyelewengan dana SRC internasional melibatkan 42 juta dana SRC. Selain daripada itu, Rosmah juga telah didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi di dalam kes rasuah melibatkan pembekalan ataupun projek hibrid tenaga solar di sekolah pedalaman di Sarawak. Sudah didapati bersalah dan memang mahkamahnya hakim-hakim yang telah menjadi penanggung jawab, diberi tanggung jawab oleh Allah untuk menentukan hukuman. Tiba-tiba pula anak Najib kata mungkin Allah nak angkat darjat ayahanda lebih tinggi. Apa cerita nih anak Najib nih? Aku bukanlah tak setuju, tapi aku agak terkejut dengan kenyataannya ini. Yang dia kata mungkin Allah nak angkat darjat ayahanda lebih tinggi. Darjat apa yang nak diangkat aku pun tak berapa pasti. Nizar melihat terdapat hikmah daripada hukuman penjara yang dikenakan terhadap ayahandanya Najib Razak. Iya, sebelum aku nak teruskan, satu saja hikmahnya yang aku nampak, Najib dapat berehat di penjara daripada kehidupannya yang sibuk kesana sini sebagai bosku yang dicari-cari kononnya. Dan selain daripada itu ada masa untuk Najib mencari petunjuk baru, mencari hidayah baru, ataupun boleh kata dia mencari ketenangan barulah. Kan ada masa yang lama untuk Najib muhasabah diri. Itu hikmah dia bagi aku. Tapi apa hikmah menurut anaknya? Dia melihat perkara itu mempunyai persamaan dengan apa yang dilalui Nabi Yusuf dan tokoh anti-apartheid Nelson Mandela. Aku agak terkejutlah dengan perbandingan yang dibuat oleh anak Najib ini. Untuk Nabi Yusuf itu aku tak ulas. Aku bukan orang agama yang terlampau tahu sangat cerita itu. Sebab itu biar ustaz saja yang cerita. Tapi yang aku nak ulas ialah dasar ataupun tokoh anti atau apartheid Nelson Mandela. Dia bandingkan, dia samakan. Saya lihat di sini, menurut pandangan dan pemahaman saya, anak Najib ini cuba membandingkan, memberi persamaan antara Najib dengan Nelson Mandela. Yang aku nak bagi tahu adalah, aku tak tahulah Nizar ni dah baca sejarah penuh Nelson Mandela kah, atau saja dia samakan Najib dan Nelson Mandela yang sama-sama masuk penjara. Karena menurut sepengetahuan aku dalam bidang sejarah ni, Nelson Mandela dipenjarakan bukan karena curi duit. Dia tak pernah curi duit. Nelson Mandela tak pernah curi duit, tak pernah seleweng duit, tak pernah terima rasuah. Dia dipenjarakan karena dia memperjuangkan hak orang kulit hitam persamaan taraf di Afrika Selatan. Itu sebabnya Nelson Mandela dipenjarakan, bukan karena didapati di mahkamah dia bersalah mencuri kah, menyeleweng dana duit kah, ataupun boleh menyebabkan kelingkupan negara. Bukan. Jadi apa persamaan Najib dengan Nelson Mandela? Satu saja yang aku dapat lihat, yaitu sama-sama masuk penjara. Tapi yang satu masuk penjara kerana memperjuangkan kesamaan dan persamaan taraf. Yang satu pula memperjuangkan apa? Aku tak tahulah. Najib bukan memperjuangkan apa, dia didapati bersalah kerana telah menyeleweng dana SRC internasional 42 juta. Kalau masih tak percaya tak apa, itu dah diputuskan dalam mahkamah. Jangan lagi persoalkan, nanti kamu kedapatan pula menghina keputusan mahkamah. Itu
Itu yang aku nampak antara Nelson Mandela dengan Najib Tun Razak. Yang mungkin Nizar tak nampak, tapi yang dia nampak sama-sama masuk penjara. Maci-maci, paci-paci, atuk-atuk, aki-aki, semua yang ada dalam pedalaman tu, aku nak bagi tahu, Nelson Mandela tu mungkin Anda tak kenal. Jangan percaya bandingan antara Nelson dengan juga Najib, kerana mereka mempunyai perbezaan perjuangan yang langsung tak sama. Aki-aki, atuk-atuk, nenek-nenek semua. Mungkin ini adalah cara Allah. Kata Nizar, anak kepada Najib, mungkin ini adalah cara Allah untuk angkat darjat ayahanda yang lebih tinggi. Itulah yang berlaku kepada Nabi Yusuf yang dipenjarakan atas tuduhan palsu, kata anak Najib ni lagi. Okey, kita teruskan. Tetapi Nabi Yusuf tidak dihukum oleh hakim, kan? Tidak dihukum oleh hakim. Najib, begitulah cerita dia. Apabila bebas, baginda diangkat sebagai menteri besar lagi bijaksana di Mesir, kata anak Najib lagi. Itu yang berlaku kepada Nelson Mandela yang menentang dasar apartheid. Apabila bebas, beliau diangkat sebagai presiden Afrika Selatan dan berjaya menyatu padukan orang kulit putih dan bangsa Afrika, kata anak Najib lagi. Tapi yang aku nak bagi tahu, Nelson Mandela berjuang untuk pembebasan dan juga kesamaan rakyat. Najib pula berjuang apa? Berjuang untuk menyelamatkan dirinya. Yang pasti Tuhan tidak akan uji lebih dari kemampuan kita untuk hadapinya, kata Nizar dalam acara Setia Kawan dengan Najib di kawasan parlimennya di Pekan semalam. Najib sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun atas kesalahan rasuah melibatkan dana bekas anak syarikat Tuan MDB SRC Internasional. Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos turut mengekalkan denda RM210 juta kepada Najib atas kesalahan salah guna kuasa, pecah amanah jenayah dan pengubahan wang haram. Petisyen untuk pengampunan diraja Najib difailkan pada 2 September dan statusnya sebagai anggota Parlimen Pekan bergantung kepada keputusan yang di Pertuan Agong pada kali ini. Karier politik sudah terkubur. Sementara itu, anak sulung Najib itu mengimbas kembali kekalahan BN pada Mei 2018 yang menyebabkan ayahnya tidak lagi menjadi Perdana Menteri. Ramai yang berpendapat karier politik ayahanda sudah habis terkubur. Dengan izin dalam bahasa Inggris, sudah game over. Tetapi sangkaan itu meleset sama sekali. Katanya, yang sebelum ini dispekulasikan bakal menggantikan ayahnya sebagai calon BN Pekan dalam pilihan raya umum akan datang. Ini ada persamaan antara Marcos dan Imelda di Filipina. Selepas Marcos dan Imelda didapati bersalah di Filipina kerana menyeleweng duit kerajaan, akhirnya yang menjadi presiden selepas itu adalah anak mereka. Nah, menyambung legasi Imelda dan Marcos. Adakah anak Najib akan menyamai anak-anak Marcos dan Imelda nih? Begitulah cerita dia. Tidak ramai yang boleh bangkit semula selepas diaibkan satu dunia. Satu dunia, tuan-tuan, bukan satu Malaysia, satu dunia. Iyalah, betul lah tuh, satu dunia mengaibkan Najib dan satu dunia juga tahu cerita tentang aibnya Malaysia ini. Dengan tekanan yang bertubi-tubi di mahkamah, dengan tekanan daripada LHDN, macam-macam tekanan yang dikatakan katanya. Ya, untuk makluman kamu juga, Nizar nih, anak Najib juga sedang menghadapi masalah LHDN bersama dengan Najib. Kamu belum tahu? Kalau udah tahu, bagus. Najib juga sedang berhadapan dengan masalah kebengkrapan daripada LHDN kerana tunggakan cukai sebanyak 1 bilion lebih. 1 bilion lebih yang belum selesai lagi. Kalau orang lain yang menghadapi situasi yang sama, barangkali boleh menjadi gila dan koma selama berbulan-bulan, katanya lagi. Yalah, Najib baru 2 minggu di hospital di penjara Kajang sudah dilaporkan sakit dan dimasukkan hospital. Nasib baiklah, hanya sakit biasa dan masih stabil. Hari ini menghadiri proceeding di mahkamah. Itulah dia, anak Najib kata, mungkin Allah nak angkat derajat ayahanda lebih tinggi, dan Nizar membandingkan, menyamakan, memberi persamaan, mempunyai persamaan dengan Nabi Yusuf dan tokoh anti-apartheid Nelson Mandela dengan Najib. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda tentang isu kali ini. Amat menarik, panjang lebar aku cerita. Malaysia kita punya, bye-bye.